Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. 主内的弟兄姐妹们，我们一起进入祷告。 Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Engkau menopang dan memelihara kami bersyukur kepadamu. 主，我们感谢你，因为你用你的恩典一直托住我们的生命。 Dari satu periode ke periode, dari satu generasi ke generasi, Tuhan memelihara kami. 从一轮到一轮，从一代到一代，主啊，你一直的保守我们，眷顾我们。 Secara khusus pagi hari ini ya Tuhan, 特别我们今天早上， kami keluarga besar GKA Gloria boleh bersama-sama kembali merayakan Natal. 我们荣耀堂的大家庭能够一起庆祝圣诞节。 Kiranya damai sejahtera, sukacita itu boleh melingkupi akan hidup kami. 但愿主你圣诞节的喜乐能够充满我们每一个人的生命， Dan menjadikan hidup kami menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. 使我们的生命真的成为你的光，成为别人的祝福。 Berkatilah kami ya Tuhan. 主啊，求你赐福于我们。 Secara khusus saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami arahkan kepada Kristus. 主啊，现在我们要预备我们的心，我们完全要专向于你，主基督。 Roh Kudus akan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 求主圣灵来带领我们，当我们读你的圣经的时候， Jadikan hati kami sebidang tanah yang subur, di mana benih kebenaran firman Allah jatuh di atasnya. 求你帮助我们的心，好像肥沃的田地一样，你的话语的种子能够种在我们的心田里面。 Kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, dan nama Allah ditinggikan. 我们能够成长，我们能够结果你的名的荣耀。 Pakai kedua hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，求你使用你两位仆人， Dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan. 在我们那么简单和那么有限当中，求你使用我们， Sehingga Tuhan boleh memakai kami dan kami boleh menjadi berkat. 使我们真的被你使用，成为多人的祝福。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你， Terpujilah Engkau. 我们赞美你。 Dalam nama Yesus Tuhan dan Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，我们良好的牧人，我们将感恩祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，早上好， Shalom. 平安， Shalom. 平安， Selamat Hari Natal. 圣诞节快乐。 Kiranya damai dan sukacita Natal boleh memenuhi hati dan pikiran kita semua. 但愿圣诞节的平安和喜乐能够充满我们的一个人的心。 Secara khusus di dalam kita menjalani kehidupan dan menyongsong tahun yang akan datang ini. 特别当我们迎接我们的新年的时候， Biarlah Tuhan terus menaungi kita dengan kebaikan yang datang daripadanya. 但愿上帝用他的恩惠一直的扶庇我们。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. 我约大家一起看一段的经文， Sebagaimana tema perayaan Natal kita tahun ini, Shine His Light, Bring His Light. 就好像我们今天的主题一样，就是发出他的光，带出他的光。 Kita akan melihat dari 约 Yohanes, 翰福音的第1章， Injil Yohanes pasal yang pertama, kita membaca ayat yang kelima dan yang keenam. 我们看第4节、第5节。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya orang sedang datang ke dalam dunia. 那光是真光，照亮一切生在世上的人。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita lihat satu bagian lagi di dalam perjanjian lama. 我们再看一段的经文，是在旧约圣经 Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. 以赛亚第9章的第2节中文。 Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 中文以赛亚书第9章第2节，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地，照耀他们。然后 Dan boleh dikatakan puncak dari konflik itu adalah pada tahun 2022. 它的顶峰呢是发生在2022年， Pada waktu itu Rusia menginvasi akan Ukraina. 然后我们看见怎么样这个俄罗斯侵略这个乌克兰。 Akibat daripada invasi itu dikatakan tercatat minimal itu ada 8.000 orang sipil yang meninggal pada waktu itu. 在那个侵略当中呢，有上千人死亡。 Kondisi begitu mencekam khususnya bagi rakyat di Ukraina. 对乌克兰的公民来说呢，非常的黑暗。 Di tengah-tengah kondisi yang mencekam itu,
在那么黑暗的时间里面， Maka dikatakan di alun-alun lapangan Sofia di tengah itu didirikan sebuah pohon Natal. 在索菲亚广场，他们建立一棵这个圣诞树， Yaitu tepatnya di kota Kiev di mana pohon itu didirikan. 就是在基辅市，这个圣诞树就建立在那边。 Tingginya pohon Natal dikatakan 12 meter. 它的高度呢有12米， Dan pohon Natal ini diberi nama yaitu pohon tak terkalahkan. 然后他给这个圣诞树起一个名——无敌之树。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 那主内的弟兄姐妹们， di tengah-tengah kondisi yang begitu mencekam yang dialami oleh masyarakat atau rakyat Ukraina itu, 在那么恐怖的一个情况下，他们的公民这样的感觉， pada waktu itu ketika pohon Natal itu dihias di tengah-tengah lapangan Sofia, 在索菲亚广场，他们建立一个那么美好的一个圣诞树。 disitulah mereka bagaimana dibangkitkan semangat dan pengharapan mereka di dalam Kristus. 他们在基督里的盼望和那个信心被眺望起来， Terlebih mereka mengingat Kristus sebagai juru selamat, sebagai terang dunia yang sudah hadir di tengah-tengah dunia. 特别他们当想起耶稣基督怎么样已经诞生到这个世上来， Maka kita lihat pohon Natal itu dihiasi dengan 2 warna, 所以呢，这个圣诞树呢，他们用2个颜色来作为装饰， yaitu warna biru dan kuning. 就是蓝色跟黄色。 Ini adalah lambang atau simbol daripada bendera negara Ukraina itu. 其实这个颜色是个乌克兰国旗的颜色。 Kenapa mereka melakukan demikian? 为什么他们会这样做呢？ Karena mereka melihat ketika diinvasi oleh Rusia, 因为当这个俄罗斯侵略他们的时候， mereka melihat masa depan mereka begitu gelap dan begitu suram. 他们看见他们的前途那么的黑暗，那么的恐怖。 Mereka melihat rakyat yang meninggal dan melihat ada begitu banyak keluarga yang tercerai-berai dan tidak ada harapan 他 untuk 们 hari 看 esok 见那么 mereka. 多人死亡，那么多的家庭分散，然后前面好像没有一个前途一样。 Padahal pada waktu itu terjadi krisis energi yang begitu luar biasa. 我们也知道，当时也是经历个能量的危机那么大， Sehingga listrik di banyak daerah itu terputus dan tidak bisa diakses. 就是当那个时候没有电流可以给他们， Di tengah-tengah kondisi yang sangat terbatas itu, 就那么有限的情况当中， wali kota Kiev ini tetap berjuang untuk memasang pohon Natal ini. 这个基辅市长就他们做决定，依然的建立这个圣诞树。 Dan dia katakan pohon yang tak terkalahkan. 他就说这个树就是无敌之树， Sebagai satu bentuk simbol di tengah-tengah keputusasaan dan kegelapan, ada terang Kristus yang memberikan pengharapan bagi mereka. 作为一个象征，在他们没有盼望或者绝望当中、黑暗当中，在基督里还能够看见这个盼望。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， setiap kali kita merayakan atau memikirkan tentang Natal, 当我们每一次庆祝圣诞或者思考关于圣诞的时候， salah satu simbol yang sering kita pakai adalah bicara soal lilin 我们经常用的这个标志呢，就是蜡烛， ataupun lampu-lampu Natal yang kita pasang sedemikian rupa. 或者我们就是装饰那些的灯光。 Ini semuanya adalah simbol bagaimana terang Kristus hadir di tengah-tengah kita. 这一切都是成为我们的象征性的东西，告诉我们基督已经来到我们中间。 Terang yang memimpin perjalanan hidup kita. 那个光是带领我们生命的光， Seperti para majus ketika melihat terang bintang itu memimpin mereka tiba di kota Bethlehem. 就好像东方博士看见那个光的时候，他们就跟随那个光，被光带 Di 领。 tengah-tengah kegelapan dunia, engkau dan saya juga dipimpin oleh terang Kristus. 在这个那么黑暗的世界里面，我们也有基督的光来引导我们的生命。 Maka dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 所以在这里说，走在黑暗中的这个子民， Terang telah bercahaya di atas mereka. 在他们身上有光照耀他们。 Itulah kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. 这就是耶稣基督的临在临到这个黑暗的世界里面。 Bagaimana dari kegelapan dipimpin kepada terang hidup itu sendiri. 怎么样人类能够从黑暗里面，从这个黑暗里面带领出来到光明？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 那主内的弟兄姐妹们， Ketika kita bicara soal shine his light, 当我们讲到发出他的光辉， maka di situ dikatakan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. 那么我们就知道耶稣基督就是那个真光。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 daripada pasal pertama Injil Yohanes, 当我们看见约翰福音第1章的第9节里面，
Dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 那个照亮人类的真光已经来到这个世上来。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 那主内的弟兄姐妹们， kalau kita berhenti sejenak lalu mulai membaca dari kitab Kejadian, 如果我们停止一下，我们再看我们的创世纪， maka kita akan melihat satu realita yang Alkitab tunjukkan. 我们能够看见这个圣经给我们的一个事实。 Maka dikatakan di awal kisah penciptaan itu, 所以呢，在刚开始上帝创造天地万物的时候， di ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, gelap gulita menguasai akan samudra semesta. 创世纪的第1章第2节告诉我们，颜面黑暗。 Inilah kondisi awal ketika terang itu belum hadir dikatakan. 这个光还没有来临的时候，这就是这样的情况。 Itulah gambaran kegelapan yang ada, yang Alkitab tunjukkan. 有的只是黑暗而已，这就是圣经指给我们看的。 Maka ketika awal penciptaan dikatakan jadilah terang di hari yang pertama itu. 所以在第一天，当上帝说要有光， Maka terang itu menguasai akan alam semesta itu. 那么那个光呢，就掌管这个所有的宇宙。 Lalu kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga. 然后我们看这个创世纪的第3章， Manusia jatuh di dalam kegelapan karena dosa. 人类因为罪恶就跌落黑暗当中， Manusia ingin mengangkat dirinya sama seperti Allah. 人类要把自己当作神来看， Disitulah engkau dan saya lihat bagaimana manusia pertama jatuh di dalam 我 dosa. 们就能够看见这个第一个人代表就是堕落了。 Dari kejatuhan itu kita melihat satu konflik yang paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia. 然后我们看见这个堕落呢，我们发现有一个非常大、非常可悲的这个冲突。 Yaitu Kain membunuh Habel. 然后接下来我们看该隐杀死他的亚伯， Seorang kakak yang harusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Tetapi justru kakak itu menghabisi 他的 akan 兄 Habel. 长应该是保护他的弟弟，但是他的兄长杀死他的弟弟， Inilah kondisi hidup manusia yang dikuasai kegelapan dosa. 这就是人类被罪恶捆锁。 Konflik terjadi di tengah-tengah keluarga. 然后我们看到这个冲突发生在家庭当中， Yang ujungnya adalah pada kematian. 那最终呢就是有这个死亡。 Lalu kita membaca hingga pasal yang ke-6. 当我们看到第6章的时候， Dikatakan kejahatan manusia itu makin bertambah dan makin bertambah. 这个人的罪恶越来越增多。 Maka firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan melihat manusia itu 当上帝的话语说，当上帝看见人类的时候， di dalam kegelapan dan dosa yang terus berkembang, 在一个一直发展下去的罪恶里面， maka Tuhan mengatakan aku akan menghabiskan akan manusia itu. 所以我要除去所有的人类。 Inilah engkau lihat bagaimana kejahatan manusia itu terus berkembang dan terus bertambah. 在这里，我们看见人的罪恶越来越增多，越来越发展。 Maka manusia terus berjalan dan terus berjalan di dalam kegelapan dosa. 人类呢，一直走在黑暗的罪恶里面。 Gambaran ini yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-9. 所以呢，在以赛亚书第9章，在这里所要描写的一个图画， Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan sekarang terang telah bersinar atas mereka. 行走在黑暗里面的子民，他们已经看见了那个大光。 Dan ayat ini digenapkan di dalam Kristus ketika engkau dan saya membaca dalam Yohanes pasal yang pertama ini. 当我们看这个约翰福音第1章的时候，我们就知道这一节经文已经被应验了。 Kedatangan Kristus di dalam dunia ini 耶稣基督已经来到这个世上， membawa terang kepada manusia yang hidup di dalam kegelapan, 带领人类走出这个黑暗， supaya melalui Kristus dan engkau dan saya boleh keluar dari kegelapan dosa menuju kepada kehidupan. 希望透过这个耶稣诞生，我们每一个人从黑暗里能够走出来，走向生命的光明里面。 Maka dikatakan di sini dalam Dia ada hidup. 所以呢，在这里说，在它里面有生命。 Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, 那位道成肉身的上帝， sehingga dikatakan kegelapan tidak lagi berkuasa atau menguasai akan terang itu. 因为他来临的那个黑暗就不能够胜过我们光明。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 啊，主内的弟兄姐妹们， terang yang sesungguhnya telah hadir di dalam hidup 那个 manusia, 真光已经来到人的生命里面， yaitu Yesus Kristus, 就是我们的耶稣基督， yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat engkau dan saya. 也成了今天你我的救主和上帝。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 那主内的弟兄姐妹们， sekarang coba kita mengandaikan sejenak. 现在我们做一个想象一下，
Pernahkah engkau dan saya mengalami kondisi hidup dalam kegelapan ketika listrik itu padam? 你是否曾经经历过好像停电，就是没有电流的时候那个黑暗？ Pada waktu kecil ketika kita mati listrik gitu ya. 当我们还小的时候，停电的时候， Tidak sedikit anak akan mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. 我们知道做孩子的小朋友们，他们会感到非常的害怕。 Bahkan mungkin sampai engkau dewasa, engkau berkeluarga, pengalaman trauma itu terus terbawa. 可能到你长大的时候、成家的时候，你也还是有那个好像过去那个不好的感觉。 Ada satu rekan saya kalau tidur itu listriknya harus nyala semua. 我有一个朋友，他在睡觉的时候要开灯， Kalau saya tidur harus padam semua. 如果我睡觉要关灯， Nah kalau saya tidur bareng sama rekan saya, sulit tidak? 如果我这样子跟我那个朋友一起睡觉，难不难？ Saya berharap teman saya ini bukan karena trauma masa kecil karena listrik mati gitu. 我希望他不是因为小的时候经历过那个停电这个经验， Karena ketika listrik itu dipadamkan atau di-off-kan, dia merasa kehilangan akan rasa aman. 因为那个没有光的时候，他会失去那个安全感。 Inilah yang terjadi dalam hidup manusia. 这就是人类所经历的。 Kegelapan membuat seseorang kehilangan arah. 这个失去了光，或者活在黑暗里面，我们失去了我们的生命的方向。 Kegelapan membuat engkau dan saya kehilangan rasa aman. 那个黑暗呢，是带给我们不安全， Itulah yang terjadi. 这就是所发生的。 Dan dunia saat ini pun sedang dipenuhi dengan kegelapan. 现在我们看见世界充满着黑暗， Baik dalam bentuk konflik, 无论是在冲突的形式方面， krisis moral, 或者在道德的败坏方面， baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat ataupun secara berbangsa. 无论是在家庭或者在社会或者我们的国家的生活里面， Kebiasaan atau trauma masa lalu akan terus membawa dampak sampai kita berkeluarga. 我们小那个习惯一直都会影响到我们长大。 Pengalaman masa kegelapan sejak kecil itu akan berdampak sampai kita tua. 那我们小的时候经历那个黑暗，一直会影响到我们长大， Karena dosa itu akan terus mengikat dan menguasai. 因为那个罪恶一直会捆绑我们。 Bukankah itu yang engkau dan saya lihat di dalam drama ini? 我们也是这样的，看见圣经里面所描写的。 Satu pengalaman trauma pada masa kecil 当他还小的时候， membawa dia pada masa remaja sampai berkeluarga, terus menerus hidup dalam kegelapan itu. 从他小到他的少年到他长大，一直活在黑暗里面。 Siapakah yang bisa melepaskan engkau dari kegelapan ini? 谁能够拯救他脱离那个黑暗？ Maka dikatakan hanya terang Kristus yang hadir yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan itu. 那么在这里说呢，只有耶稣基督那个真光来拯救他们。 Kehadiran Kristus memberikan pemulihan, memberikan pengampunan. 上帝的光来临是为了要回复我们， Supaya kita boleh berjalan di dalam terang dan menuju harapan masa depan yang baik. 使我们能够走在光明里面，走向我们前面的盼望。 Pada waktu Perang Dunia yang kedua, 在第二世界大战的时候， Nazi itu membunuh begitu banyak orang Yahudi yang kita kenal dengan peristiwa Holocaust. 纳粹呢杀死非常多的犹太人， Di dalam sejarah mencatat ada dua saudara, 然后在这个历史里面记载有两个姐妹， yaitu Corrie ten Boom dan Betsy ten Boom. 就是 Corrie ten Boom 跟她的姐姐 Betsy ten Boom。 Ketika mereka sedang berada di kamp konsentrasi Ravensbrück itu di Jerman pada tahun 1944, 在1940年，他们在这个集中营的时候， di tengah-tengah tekanan kamp konsentrasi yang begitu mengerikan, 在集中营的压力下那么的恐怖， di mana mereka melihat bayang-bayang kematian begitu dekat. 死刑的时候， Betsy mengucapkan satu kalimat kepada Corrie. 那 Betsy 对她的妹妹说了一句话： Tidak ada kegelapan yang begitu pekat sehingga kasih Tuhan tidak bisa menembusnya. 没有黑暗多么的浓厚，以致上帝的爱不能够穿透。 Pada waktu itu mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. 当他们经历那么大的压力的时候， Mereka diperlakukan begitu buruk. 他们得到非常恶劣的对待。 Tapi sebagai anak Tuhan, 但是成为上帝的儿女， di dalam sejarah yang paling kelam dalam perjalanan hidupnya, 在他们的生命里面的旅程感到那么黑暗的时候， kalimat yang diucapkan oleh Betsy kepada Corrie, 这个 Betsy 对她的姐姐 Corrie 所说的，
kita melihat ada pengharapan yang begitu luar biasa. 在前面我们还是能够看见非凡的盼望。 Sehingga dia katakan tidak ada kegelapan yang begitu pekat. Saya- Sehingga kasih Tuhan tak bisa menembusnya. 没有黑暗多么的浓厚，以致上帝的爱不能够穿透。 Dalam kondisi seperti itu seharusnya hidup itu penuh dengan kepahitan. 如果我们活在那个情况下，可能我们会感到何等的苦毒， Hidup seharusnya dipenuhi dengan kemarahan. 也是非常的生气。 Tapi di tengah-tengah kondisi demikian yang muncul bukan kemarahan. 但是他们所拥有的不是那个生气、 Yang 愤怒， muncul bukan kepahitan. 也不是苦毒， Tapi justru cinta kasih untuk menyebarkan terang Kristus. 乃是基督的爱，一直 Sehingga 地 dia 分发 katakan 出去。 tidak ada kegelapan yang begitu kepekat. Sehingga kasih Tuhan tidak bisa menembusnya. 所以呢，没有任何那个黑暗有那么的浓厚，一直到上帝的爱不能够超脱的。 Kalimat ini mempengaruhi perjalanan hidup Corinthianum ke depan. 这一句话呢，就影响了 Corinthianum 前面的道路。 Ketika dia lepas dari tahanan kamp konsentrasi itu, dia menjadi berkat bagi banyak orang. 从这个集中营出来的时候呢，他就一直的被上帝使用。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 那主内的弟兄姐妹们， dalam kehidupan yang engkau dan saya jalani, 在我们今天所走的一个生命道路上， ada begitu banyak sisi gelap. 我们就知道也是有很多黑暗的一面， Ada dark side di dalam dirimu dan di dalam diri saya. 在我们里面也是充满着那个黑暗。 Manusia lama yang mungkin masih menguasai akan hidup kita. 可能我们的老我一直的控制我们的生命， Kebiasaan buruk yang membelenggu atau memenjarakan hidup kita. 可能我们不好的习惯一直的控制我们。 Izinkanlah Kristus masuk dalam hatimu. 我们要让基督再一次进入到我们的心中， Supaya hidupmu yang dikuasai oleh kegelapan boleh dilepaskan oleh karena Kristus. 好让基督那个光释放我们，脱离我们的黑暗。 Hidupmu yang dipenjarakan oleh karena dosa boleh dibebaskan karena Kristus. 可能我们的生命被这个黑暗做囚，我们恳求上帝释放我们。 Karena firman Tuhan mengatakan, nak, terang yang sesungguhnya telah hadir di dalam dunia ini. 因为我们知道那个真光已经来到这个世上， Itulah yang Kristus lakukan. 这就是基督为我们所做的。 Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, menjadi terang, menuntun arah hidup kita yang penuh dengan masa depan. 当基督道成肉身来到这个世上的时候，他要带领我们走向有盼望的前途。 Lalu yang kedua, bicara soal bring his light. 第二点，我们说到要带出他的光辉。 Terang itu harus dibawa, dikatakan. 我们在这里说的就是那个光要带出去。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesaya 9 ayat yang pertama. 那住在死荫之地的人已经有光照耀他们。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 那主内的弟兄姊妹们， engkau dan saya percaya ketika berkumpul di tempat ini adalah anak-anak Tuhan. 我们能够集合在这里庆祝圣诞节，因为我们是上帝的儿女们。 Pribadi-pribadi yang sudah mengalami terang Kristus dalam hidupnya. 我们每一个人都已经经历到耶稣基督的真光。 Ketika terang Kristus bersinar dalam hidup kita, 当耶稣基督的真光照亮在我们生命里面的时候， kita juga dipanggil untuk tidak menyimpan terang itu. 我们不要把那个光留给自己， Tapi kita dipanggil untuk juga memancarkan terang itu menjadi berkat bagi banyak 上 orang. 帝呼召我们不要把他的光分享出去。 Ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia. 当主耶稣说我是世界的光， Maka di dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. 在登山宝训，主耶稣基督也说你们也是世界的光。 Sehingga dikatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 所以他说，盖在山上那个城不能够被隐藏。 Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. 然后人点灯不会放在楼底下， Tapi dikatakan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Johor. memuliakan Bapamu di sorga. 就让你的光照在人的面前，好让他们看见你的行为，然后荣耀你们的天赋。 Itulah yang Kristus katakan kepada orang-orang percaya. 这就是我们的耶稣基督对信徒所说的话。 Aku yang adalah terang dunia, 我就是那个真光， tapi sekarang pada saat yang sama kamu adalah terang dunia. 同时你们也是世界的光。 Kita merefleksikan terang Kristus 我们是反照基督的真光， dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dikatakan melalui perbuatan 然 hidup 后 kita. 别人能够看见基督的荣耀是透过我们的生命。
Lalu bagaimana kita bisa membawa terang itu? 现在的问题，我们怎么样能够带出他的光来？ Maka dikatakan hiduplah di dalam kebenaran. 所以呢，提醒我们要活在真理里面， Hiduplah dengan memberikan pengharapan. 我们要把盼望带给别人， Hiduplah dengan berbagi kasih. 我们要把爱分享给别人。 Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam sebagai anak Tuhan. 这就是我们在日常生活里面能够做到的。 Di tengah-tengah dunia yang membengkokkan atau melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang relatif. 在这个世界，因为看见那个真理是没有绝对的， Tapi Alkitab mengatakan firman Allah itu adalah kebenaran yang 但是 absolut. 圣经告诉我们，上帝的话就是绝对的真理。 Dan Allah ingin kita hidup dalam terang firman Tuhan itu. 上帝要你我活在上帝绝对的真理里面。 Ketika kita hidup dalam terang kebenaran, disitulah kita memberikan pengharapan, berbagi kasih bagi banyak 当 orang. 我们活在真理里面，我们才能够把盼望和爱分享给他人。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 那主内的弟兄姐妹们， pada abad ke-19, 在19世纪， yaitu tepatnya pada tahun 1850, 20 sampai 56, 就是18 1820到1856年， Nah, lahirlah seorang yang bernama Florence Nightingale. 然后呢，那里出生一个女人，名叫 Florence Nightingale。 Dia berasal dari satu keluarga yang sangat kaya pada masa itu. 她是来自一个非常富有的一个家庭， Keluarga bangsawan Inggris pada masa itu. 是那个时候这个英国这个富豪家的。 Masa depannya begitu cemerlang karena kekayaan ataupun warisan yang dia dapatkan. 他就是得到非常大的这个遗产， Tapi pada masa remaja yang dia jalani, 但是在他的这个成功的生活里面， pada waktu itu terjadi yang disebut dengan Crimean War, yaitu perang Crimean. 那个时候就发生了跟这个克里米亚的这个征战 1853, 1856, selama 3 tahun. 啊，就是那段时间。 Pada waktu perang itu kondisi kematian daripada tentara Inggris itu begitu luar biasa besarnya. 那个英国这军队的死亡这个数目呢，非常的大， Karena fasilitas kesehatan yang tidak ada pada masa itu. 因为他们没有这个健康这个设备没有足够。 Di tengah-tengah kondisi yang demikian dia membaca berita kematian tentara yang begitu banyak. 当他看见那个新闻有那么多那个军兵死去的时候， Tuhan menggerakkan akan Florence ini. 然后上帝就感动这个 Florence， Maka dia mendedikan dirinya sebagai seorang perawat, sebagai suster. 然后他就把自己当作护理， Maka dia pergi ke tempat medan perang itu. 然后进入到这个战场里面， Dia melihat kondisi bangsa orang yang dirawat itu begitu menyedihkan. 他去到那个这个战场了，看见那个军事医院的时候，那么多的可怜， Dokter yang tidak ada, perawat yang terbatas, dan tingkat kematian itu begitu tinggi. 没有医生，护理非常的少，然后死亡率那么的高。 Pada waktu itulah Florence dengan temannya sebanyak 38 orang melayani di daerah itu. 然后 Florence 就带着他的朋友38个人在那边服侍， Dia mulai memperbaiki sanitasi, dia memperbaiki semua bangsal, dia memperbaiki semua alat-alat medis. 然后他们就做一个改革，就是怎么样改善他们的卫生，改善他们这个房间，改善他们这个医疗法。 Setiap malam sebelum dia tidur, dia berkeliling dari satu bangsal ke bangsal lain dengan membawa lentera yang terbatas itu. 每一个晚上，他就走遍那个病房，虽然带着这个非常有限的灯光， Karena pada waktu itu fasilitas listrik belum ada. 那个时候还没有像我们今天那么好的设备。 Jadi tiap malam dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan mereka yang dirawat itu tidak mengalami infeksi. 每一个晚上，他就在那边行走，这个病房的房间的行走，看见那个病人有没有得到好的照顾。 Berkat kehadiran daripada Florence Nightingale ini, 因为他的存在， maka terjadi reformasi yang begitu luar biasa. 然后在那边就有很大的改革。 Dari tingkat kematian yang 42% itu, sekarang menjadi 2%. 开始的时候，他们的死亡率是42%，因为他的服侍，然后降低到2%。 Sehingga semua orang selalu memanggil dia the lady with the lamb. 所以呢，他们这一个病人呢，就一直称呼她为这个提灯的女士。
Justru melalui lampu itulah dia menolong satu demi satu. Tingkat kematian 42% menjadi 2%. 就是他提了那个小灯，有限的灯，一直的照顾那个病人，这个死亡率42%降低到剩下2%。 Bapak Ibu yang dikasih oleh 那 Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Kehadiran Kristus sebagai terang dunia. 基督的光来到这个世上， Dia bukan meminimalkan tingkat kematian dari 42 menjadi 2%. 他不单单是降低那个死亡率42%到2%， Tapi menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. 但是他愿意拯救、愿意相信他的每一个灵魂。 Sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup. 所以上帝的话说，上帝何等的爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，使我们不灭亡，反得永生。 Kehadiran Kristus tidak seperti Florence yang dikenal sebagai the lady with the lamp. 我们知道，我们基督的到来，没有人称他是提灯的女士。 Walaupun kita tahu Florence itu telah melakukan satu perkara yang besar. 我们知道这个 Florence 做的功劳非常大， Tapi apa yang Kristus lakukan bagi engkau dan bagi saya melampaui itu semuanya. 但是我们知道，我们基督所做的超过这一切。 Dosa yang menguasai kita, yang akan membawa kita kepada kematian. 我们的罪恶要带领我们走向死亡的， Tidak ada jalan keluar. 我们其实没有出路， Kecuali engkau datang kepada Kristus. 我们没有出路，除非我们来到神的面前。 Kehadiran Kristus itulah yang menyelamatkan semua manusia yang jatuh dalam dosa ini. 我们的神愿意拯救所有堕落在罪恶之中的人。 Setiap yang percaya kepada Kristus memperoleh hidup yang kekal itu. 每一个灵魂愿意相信耶稣基督，能够得到这一个救恩。 Dengan lampu yang kecil dikatakan. 他就使用这个小的灯光， Maka Florence ini secara simbolik menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan kasih dapat memberikan harapan dan menerangi hidup manusia. 就是做一个仪表或者象征。他虽然做的很小，但是能够带出爱来，就给人有盼望。 Sekarang kita coba bayangkan. 现在我们想象一下， Ketika kita merayakan Natal, kita sering menyanyikan lagu Malam Kudus. 然后我们每一次庆祝圣诞节的时候，我们会点燃我们的这个蜡烛来唱这个圣诞乐。 Kalau ruangan sebesar itu engkau nyanyi sendiri, 如果我们那么大的场所里人来唱， maka lilin itu kelihatannya mungkin sangat sederhana. 虽然这一个蜡烛呢的灯光非常的渺小， Walaupun sederhana, ketika Florence hadir, dia bisa menyelamatkan begitu banyak orang. 虽然很渺小很简单，但是因为它存在，它就能够拯救他人。 Tapi engkau bayangkan ribuan orang yang berkumpul pagi ini, kita menyalakan lilin satu orang satu. 但是如果今天早上我们来到这个场所，我们是有上帝的光拯救了我们，呼召我们发出来的光。 Maka dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60. 所以呢，以赛亚书的第60章 Ayat yang pertama. 第1节， Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 提醒我们兴起发光，因为你的光已经来到。 Ini adalah satu seruan yang begitu luar biasa pada masa itu. 这个是当时那么非凡的一个呼喊， Di tengah-tengah bangsa Israel yang hidup dalam kegelapan dan dosa. 在以色列人中间，他们活在这个黑暗当中。 Yesaya mengatakan, bangkitlah. 然后以赛亚对他们说：“你们要兴起， Supaya mereka tidak terus terpuruk dalam keberdosaan yang ada. 使他们不会一直落在罪恶里面。 Kenapa mereka harus bangkit? 为什么他们要兴起？ Karena dikatakan terangmu telah datang kepadamu. 因为在这里说，因为你的光已经来到， Kemuliaan Tuhan telah terbit atas hidupmu. 耶和华的荣耀发现照耀你。 Inilah seruan kepada engkau dan kepada saya hari ini. 今天对你我的呼唤， Engkau mungkin terpuruk karena dosa. 可能今天你就觉得失败，因为罪恶。 Engkau mungkin kehilangan masa depan hidupmu karena dosa yang membelenggu hidupmu. 可能因为罪恶，你好像失去你前面的盼望。 Engkau tidak berdaya melepaskannya. 可能你觉得你自己没有力量要解脱。 Pada waktu engkau datang kepada Kristus, 但是当我们来到主耶稣基督面前的时候， terang itu dikaruniakan kepada engkau. 那个光就赏赐给你。 Maka firman Tuhan katakan, bangkitlah, 然后属上帝的话说：“你们要兴起， menjadi teranglah.
我们要发光， Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atas hidupmu. 因为耶和华的荣光已经照耀你我。 Dan Paulus di dalam surat Efesus juga mengatakan kalimat yang hampir sama. 保罗在以弗所书也是说同样的话， Bangunlah, 他说你睡着的人要醒过来吧， hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。 Baik bangkit ataupun bangun, 无论是要醒来或者起来， ini mempunyai satu makna pengajaran yang sama. 其实有一同样的教导。 Kita yang tertidur terbelenggu karena dosa, 我们睡着的人可能被罪恶捆锁， rohani kita tertidur, 我们的灵魂可能已经睡着了， maka dikatakan bangun, bangkit. 所以呢，我们要醒起，我们要醒来。 Kenapa? 为什么？ Karena engkau dan saya anak Tuhan. 因为你我是上帝的儿女， Anak yang sudah diadopsi dan menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus. 上帝已经把我当作他的儿女，我们已经得了上帝的恩典。 Tuhan ingin kita menjalani satu kehidupan yang lebih indah di dalam dirinya. 上帝要我们在他里面过一个更美好的生活， Supaya kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita bangun dari keterpurukan kita. Kita bersinar bagi Kristus. 使我们能够在困境里面醒起来，然后为主来发光。 Yesus datang ke dalam dunia ini. 耶稣基督已经来到这个世上， Dia mengundang engkau dan saya 他邀请你我来到他面前， yang telah menerima terang itu 我们已经领受过了他的光， untuk bersinar bersama-sama. 我们能够一起来为他来发光。 Natal adalah satu momen 这个圣诞节是一个很好的时刻， yang mengingatkan bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima terang, tapi juga membawa terang itu. 提醒我们不单单要领受那个真光，但是也要说发出他的真光。 Kita pernah ada satu masa yang sulit, yaitu masa pandemi. 我们经历这个疫情的时候，我们经历一段很艰难的时间， Interaksi kita sangat terbatas. 我们的交通非常的有限。 Masa itu membawa luka yang mendalam. 那个时刻也是带给我们很多的伤痛。 Sebagian kita kehilangan orang yang kita cintai. Sebagian kita kehilangan orang yang kita cintai. 一般的我们可能失去我们所爱的人， Ada rekan pendeta, ada rekan majelis. 有我们的牧师，有我们的这个执事们， Ada rekan jemaat saudara seiman kita. 然后有我们的这个弟兄姐妹们。 Masa itu begitu gelap. 那个时候呢，我们感觉到非常的黑暗。 Di tengah-tengah kondisi hidup yang Tuhan izinkan engkau dan saya jalani. 在那样的情况，上帝允许我们经历的时候， Ketika hidup dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, 当我们经历那个愤怒或者那个黑暗的时候， kita tahu satu hal. 我们知道一件事： Kristus yang adalah terang telah hadir dalam hidup kita. 耶稣那个真光已经来到我们的生命里面， Seperti lilin kecil yang dibawa oleh Floren itu. 好像那个渺小的灯光，就是像 Florence 这个女士所拿的， Yang boleh menyinari akan banyak orang. 能够照亮许多人的生命。 Tuhan akan menjadikan hidupmu seperti lilin yang sederhana itu. 上帝也是能够使用我们小小的灯光、小小的生命。 Sehingga dikatakan tidak ada kegelapan yang terlalu tebal untuk diterangi kasih Tuhan. 所以在这里说，没有黑暗那么的浓厚。 Jika kita bersedia membawa terang itu untuk dunia, maka dunia akan melihat kemuliaan Kristus. 如果我们愿意把他的光带给这个世界，这个世界就会看见我们主的光明。 Maukah kita? 我们愿意不愿意？ Bersediakah kita? 我们要不要？ Itu adalah panggilan bagi engkau dan saya hari ini. 这是今天上帝对你我的呼召。 Ketika engkau membaca firman Tuhan ini 当我们读这段经文的时候， dan mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, 也是听今天的讲道， Tuhan katakan bangkit, 主对我们说要兴起， bangun. 要醒来， Jangan membiarkan kesedihan, kemarahan, ataupun trauma karena kehilangan yang menguasai hidupmu. 不要因着悲伤、难过、过去的苦难， Kita percaya hari esok akan lebih indah.
那不要因着这个过去的苦难压制我们，我们要看前面，我们要为主发光。 Ada terang Kristus yang akan menuntun engkau dan saya. 我们相信有主的光要引领我们， Itulah hidup yang Tuhan ingin engkau dan saya jalani. 这就是上帝要你我行走的一个生命道路。 Maukah engkau menerima terang itu? 你要不要接受这个光？ Maukah engkau membawa terang itu? 你要不要带出这个光？ Agar banyak orang melihat hidupmu dan nama Kristus dimuliakan. 好让更多的人看见你们的生命，基督得荣耀。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告，我们祷告。Terpujilah Engkau ya Allah kami yang di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Satu panggilan ilahi yang begitu suci, begitu agung Tuhan Engkau berikan kepada kami. Orang-orang yang berdosa yang telah Engkau selamatkan ya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang ajaib. Engkau Allah telah berinkarnasi datang ke dalam dunia ini membawa terang-Mu yang besar. Terang yang membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa kemenangan. Terang yang sanggup melepaskan kami dari kuasa kegelapan. Terang yang dapat membebaskan kami daripada segala dosa. Terang yang dapat mengubahkan kehidupan kami yang buruk. Terang yang dapat memberikan kami pengharapan saat kami gagal. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tempat ini. Kiranya sungguh Tuhan firman-Mu pada hari ini sungguh Tuhan. Sekali lagi Tuhan membawa kuasa-Mu yang mengubah kehidupan kami. Oh Tuhan, mengubah setiap hati kami yang datang kepada Engkau hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau juga tolong kami ketika kami sudah mengenal Engkau, mempercayai Engkau, tahu bahwa Engkau adalah Allah terang kami yang telah bersinar dalam hidup kami. Kami bersedia ya Tuhan, juga menyediakan diri kami, waktu kami, hidup kami sepenuhnya kepadamu untuk Engkau pakai. Agar hidup kami sungguh Tuhan juga memancarkan terang-Mu di tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan, di saat-saat seperti ini ketika dunia, oh Tuhan mengalami ketidakpastian, ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak dosa yang terus bertambah. Engkau memanggil kami gereja-Mu untuk menjadi bagian daripada dunia ini, menjadi berkat, menjadi terang. Kiranya sungguh Tuhan Engkau menyanggupkan setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak Lim yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu Tuhan semakin nyata sempurna. Engkau tolong hamba-Mu, Engkau terus pakai agar sungguh Tuhan kami melihat Pak Lim terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih.